Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome again to another episode of the Postgrad Tea. Spilling the tea intellectually. And cerita kita ni hari ni pasal apa? Perkenalkan diri kali dulu. Lagi? Awal lah. So tempat sudah kan? Badar pula kah? Badar. Dah pula. Diri sejak. Jadi aku my name is Bilal. I'm Ahyat. I'm Hafiz. Kasih. And I'm Aiman. Abah, teruskan dia. Okay. So, apa cerita kalian ni? Ini episode keempat sudah. Alih boleh balik cerita pasal proposal, pasal apa? Cuma nak Supervisor. register masa tu ah. Oh, Jual. So, apa cerita hari ni? cuba ceritakan nan. Jap, ya Ainan ke Aiman? Kayak Hanan. Cuba ceritakan man apa yang telah berlaku. Okey, hari ini Tani akan menjawab soalan-soalan yang diutarakan melalui NGL, The Utara. Postgrad Tea. Diselatankan. Selatan kan. Diutarakan melalui NGL. Okay. Jadi ada dalam 6 soalan hari ini. Okay. Soalan dari NGL ni dari mana dulu deh? Hah? Dari mana kamu? Dari mana lagi boleh? Dari IG. IG personal kah? IG personal. IG Sebenarnya. personal. Ini tapi ada je yang dari Postgrad Tea ni. Okay. Campur lah juga. NGL aku dah bergerak. Kurang famous mungkin. Jadi, Oh, okay. jadi artinya kita ni bukan NGL arah IG yang Postgrad Tea sama IG personal je lah. Okay. So ni gabungannya. Yes. Okay. Apa saja yang tadi boleh lah. Apa sih? Okey, soalan pertama. Terus. Kah kamu recap lah. Jap, macam ni dah orang tahu ah. Buat apa? Terus tak kali sejak. Okay, first question. Simple. How do you manage your time whilst writing your thesis? Bilal, macam mana Bilal? Aku. Aku lah. How do you manage your time? Lihat jam. General soalan. Lurus, kan? Sebenarnya. Macam apa? Time apa ni? Nah, maybe kali macam ni kali. Cuma mana tadi manage time tadi buat thesis dan benda kerja lain lain juga. dalam kehidupan atau. Kalau aku andang suka buat malam. Okay? Suka buat kerja malam, bukan buat malam. Artinya siang atau produktif yang lain. Siang aku isi dengan yang akademik lah juga. Yang akademik lah juga. Okay. Maybe siang aku membaca. Aku rasa ni pun jenis termasuk macam managing time juga. Awal kan? Siang aku membaca, aku kadangnya jumpa orang, discussion tah apa. Dan lepas tu malam baru tah aku Menulis. fokus more on writing lah. Okay. Structuring dia apa itu ini. Cuma itulah. Kalau aku. And maybe kadangnya aku decide at least once a week 4 jam at least. Artinya konsep 4 jam ni seminggu at least lah. Indah maksudku daripada 7 harian. 7 hari kan seminggu ni. Lurus dari hari. Kapan, okay. Dah. 7 hari maybe macam hari Jumat kata misalnya patang pukul 2 sampai pukul 6 kan. Itu fokusku untuk anu saja writing. Untuk writing sejak. Kalau tak aku misalnya ada progress within seminggu tu lah. Okay. Kalau anak, kehidupan sosial lain? Macam Betul Syul lain. Maksudnya macam sama keluarga kah, sama kawan, jalan. Macam mana kan manage kehidupan kita di akademik? Macam tadi ceritamu tadi tu macam soalah siang malam atau sejak. Ada life lain kah? Night life mungkin? Macam no life aku tu. Menipu. Tidak tapi bahkan aku cakap siang tu lebih fleksibel lah kali. Okay. Baca discussion. So, di sana kadangnya aku Masuk-masukkan lah. Selit-selit kawan, jalan makan-makan, macam tu. Main bola. Main bola. Tanya. Atau dia boleh halang tu. Okay. Mau mesti main. Mesti main lah. Walaupun malam lah. Walaupun malam. So, So masa tu yang diganjakkan. Okay. Okay, next. Best. What? Oh, tapi he's not writing. Aku Okay, writing. Tapi kalau aku sekiranya pun Now you're doing your proposal. Misalnya makin akhir tarikh deadline atau makin aku fokus. kau ni procrastinator. Lurus. Boleh lah. Ya, Awak. break pressure. Tapi bagus ke tak? Ikut orang. Ikut. Bukan judge. Faham.
Apa cematin kan. Lagi teruk. Lagi awak macam Social life social life. macam kau menulis tak? Kan makin akhir. Jadinya yang sebelum tu aku socializing. Kau ni bersenang-senang dahulu ni. Bersenang-senang. Bersusah kemudian. Memang aku akan hilang sehari 2 atau seminggu sebelum tarikh tu Ya untuk aku menulis. Pasal lagi aku buat sesuatu, fokusku lagi tajam benar-benar. Okay. Kalau kau macam-macam tajam. Tapi ini khusus untuk rating. Adalah kira fokus lah. Fokus. Fokus tu lebih tajam. Kayaknya milik kepada tajam ini ia terlalu umum kan. Tapi sabar. Tapi jap. Okay, aku kena judge masa dia. Dah kalau untuk full research kan full research tadi ia berjalan selama 3 tahun. 2 ke 3 tahun. Dah kan Bila macam bila kena minta sekiranya kena minta progress. memang so artinya kau sendiri dah tu yang set juga macam dalam contohnya 3 bulan kau mesti ada progressmu juga. Mesti ada penulis je something. Okay, So kau yang susun lah jadualnya tu. Macam maybe 3 bulan 2 chapter. Boleh lah. Macam tu. Awak so macam Boleh mana lah. pula awal-awal mungkin kau relax tapi ke penghujung 3 bulan tu kau mula fokus. So aku rasa ini Fokusnya tajam. Fokusnya tajam. Makin pressure makin tajam. So aku rasa Jap. Siapa boleh diam ah? aduh Okay. dah aku rasa ini tips untuk orang procrastinator kali macam tu. Benar pelang kita ni procrastinate. Kan macam ada orang memang habit dia sudah procrastinate tapi Mesti ada jadualnya sendiri. tu lah macam terpaksa dia set deadline sendiri lah. Kan tadi tahu yang procrastinator ni deadline oriented. Ya. Sekali mau tidak mau paksa macam dia sendiri Yang meletakkan deadline tu. Ya. Ataupun boleh kali kerjasama dengan supervisor. Boleh ke tak? Ikut je lah. Tapi maksudku ikutlah. kalau telah macam supervisor tu feasible untuk buat macam tu kali dapat tadi Boleh macam lah. Tapi tahu. selalunya kalau menjadi Tani yang sendiri membuat pressure deadline tu. Okay. Kalaupun supervisor minta kadang macam boleh nanti lagi ni macam tu lah. Kita ni delay kan 2 tahun lagi. macam tu lah. Tapi bila sendiri so Lagi menjadi lah. okay, menarik, interesting. Kalau kau Kalau aku kacap. lagi teruk. Yang macam-macam. Benar juga. Tapi tahu hidupmu macam-macam lah. Lama ni meeting. Pergi tiba-tiba kau punya hidup pagi lain, malam lain. Dah bukan cuma tu. Bukan. Aku tahu boleh salah faham itu benda tu. Bukan cuma tu. Tapi okay. Aku punya jadual tu tadi yang fix pelang sebenarnya. Macam tadi yang fix lah. Siang ke malam ke macam the fix. Lebih kepada fleksibel tapi mengikut kepada ni juga. Macam aku punya bukan permintaan lah, tapi aku set lah juga dalam seminggu. Ataupun aku target oriented lah. Kurang lebih macam siapis lah tadi. Macam contohnya dalam sebulan aku set awal-awal bulan tu macam hujung bulan ni aku mesti siapkan this chapter ataupun this sub chapter. So pada itu aku tu kira sepanjang sebulan tu melihat kepada aktivitiku yang lain untuk aku menyusun macam di mana aku kan duduk untuk Menulis. mengerajakan lah. Dia mesti menuliskan macam Jangan dikerjakan. maksudnya bekerja yang berkaitan nanti selain macam tadi Ines bilang kan macam ada masanya tadi baca saja, ada masanya tadi structuring saja, discussion saja macam tu. So macam ku muat-muatkan lah. Ya tanda kira tu kadang-kadang macam ada masanya pagi, ada masanya petang, ada masanya malam. Mengikut juga kepada itu ni masalahnya thesis ni. Kalau aku ya bukan kalau tadi duduk confirm ada. Kan ditulis satu kan macam kadang-kadang masa tu dia tuju ada apa-apa Angan-angan tu dulu. angan-angan dulu So, ada ilham. Kita ni tahu lah ada yang angan-angan dulu. Ada. Ada 10 jam. So jam terakhir baru tim buat. Faham dulu di KP 10 jam. Mana sajalah. Masalah kalau tu works untuk mana saja. Itu. Tapi tapi itu tu macam setiap orang lain lah kali bagiku. Kan setiap orang lain macam ada orang mungkin dapat set macam okay dari pukul 9 sampai pukul 12 aku duduk nulis dan tu work untuk Jam 9.12 okay ia dapat nulis. Macam aku dapat cuma tu luan-luan. Kira kadang aku mesti random terus. Kadang macam sambil drive tu terfikir something. Jangan menulis time drive. Bukan. Itu bahaya tu.
Dah maksudnya Arah tiap tu fikir something idea untuk penulisan kan, untuk structuring apa. Pasal macam Kesering dulu. dah lah. Atau Tunggu habis dah Baca sampai lah, tunggu sampai. Tapi macam tu lah. In the end kalau untuk aku dah ada yang fix lah jadual. Yang penting target sampai atas je. Kalau aku. Wan, Di situ. Kalau Wan. Jangan ketawa. Ketawa. Jawab. Ketawa. Ketawa je dulu. Ketawa dulu. Dia menyelesaikan masalah. Okay. Apa? Kalau aku, how do you manage your time with writing your thesis? Siang aku jalan. Siang ni masa libur. Foya-foya. Foya lah, foya. Ya Allah. Foya akan jumpa kawan, kan lunch, dinner, dinner. High tea, out. Breakfast. Dia tengah hari. Ada siap. Boleh lah buat kerja siang-siang sikit. Macam apa? Itu tu drafting, baca-baca, cari-cari artikel, apa ini, sikit-sikit. Oh, lebih lah. Buat mind map kah, apa kan di expect dari apa kan ditulis dalam bab ni dan seterusnya. Tapi sudah malam, itu dah time malam Masih muda. 11. Ah. Oh. Right person lah dek. Okay. Akhirnya ni timbul soalan. Akhirnya kamu prefer membuat kerja tu di rumah atau di luar? Macam dari kamu explain tu malam. Akhirnya di rumah kamu buat. Tengah di rumah. Kami di luar juga. Lihatlah keadaan tema tu. Kalau usulnya macam pergi fokus kepada penulisan tu, di rumah kali. Tapi kalau macam usulnya ni dapat nulis main-main ni. Okay. Boleh ni, boleh ada counting series. Kayaknya macam aku luar atau dalam rumah atau apa tadi? Di rumah ataupun luar rumah. Di rumah as in macam kafe. Oh, bukan di halaman rumah. bukan di halaman rumah maksudnya. Bukan di garis lah. Bukan. Itu bah, kadangnya di luar tapi more ke macam ya relax lah. Yang relax. Sambil senyum orang, sambil writing, sambil cakap sama orang. Okay. Cerita tanya, bagimu macam mana? Ni discuss lah. Tapi sudah balik, aku akan fokus habiskan writing atau cuma tu. Di rumah lah macam tu. Kayaknya completion memang di rumah lah. Sebenarnya. Oh, dorang dua completion di rumah. Kalau patang tu lain untuk macam I cannot. Kalau orang cakap cuba tak buat kerja ni pagi-pagi. Kau dah kan? Ada. Pagi-pagi. Kan ni otak ni sama balik. Jangan termarah. Relax. Okay. Kalau Artinya walaupun biasanya orang kan lihat kita ni macam santai-santai. au Macam kerja kali. lurus. Kita tu. Tapi aku bilang adik, aku rasa struggle macam untuk orang yang postgrad pulang deh. Yang orang dah faham. Pasal kerja tani tu lebih ke kerja utak wah. Ya bukan macam orang. Utak yang Contohnya susah sebagai. tani malah ke kafe lah contohnya kan. Macam bisa je hidupnya ni ke kafe tiap hari. Tapi dia tahu struggle yang Memikirkan idea. di kafe tu macam mana. Ada macam saya tu pagi-pagi nak dijemput kerja hiking pulang. Macam bukan aku. Contoh. Contoh. Tapi sebenarnya walaupun usulnya macam tu, tapi kita ni sentiasa kali Ada berfikir. Awal. sambil berjalan tu. Oh, lurus. Macam aku sendiri kalau buat kerajaan mesti di luar di kafe. Kalau di rumah boleh pula tapi pas sedikit lah, mungkin lambat sedikit. Tapi macam di kafe ataupun di mana-mana tempat yang ada ramai orang. Dia semestinya maksudnya ramai orang tu aku berkumpul sama ramai orang. Kejap. Tapi Kameraman kami tidur. Kejap. Okey, teruskan. aduh tapi maksudnya satu tempat yang yang ramai orang lah. Walaupun aku seorang saja. Contohnya buat kerja. Tapi sekeliling itu ramai orang lah. Kira hustling and bustling taste lah. So kau suka kena lihat? Dia juga. Tapi macam aku suka orang sekeliling itu sibuk juga. Ada aku macam buat kerja aku tu dalam dunia aku sendiri lah. Main character lah. Ya bukan cuma tu. Tapi faham kan? Noise tu. Tu lah. Aku suka ada white noise walaupun bising lah. Macam bunyi coffee machine, orang bercerita, ketawa-ketawa sana. Macam tu. Kalau di rumah aku tidur. Pernah mencuba membuat di pasar malam?
Kalau berplug ber-wifi boleh diusahakan. Boleh. Kalau Shout out kali. shout out kalau kan mau kalau kan mau kan agak sediakan plug wifi. Tapi kalau di rumah aku tidur atau masalahnya tertidur. Maksudnya macam buat ya kita di rumah tu kali Selesa lah. selesa benar wah. Comfy. Sunyi tu di rumah senang itu macam orang katil tu macam tu. Itulah kalau aku struggle kalau di rumah. Awak nampak dapur. Awah. Dah Tu dah lagi dah. Nampak dapur minum, setelah minum CS box kan memasak. Habis dia 4 jam. Benar ni. Awah. Kalau di rumah lah. Kalau aku habis Sudah juga jawab tadi. sudah kah? Di luar. Di luar kah di dalam? Kau jangan bertanya. Aku prefer di luar. Di luar rumah. Cafe. Cafe sama juga. Wayawan. Biasalah. Depan. Kenapa di padan? Apa yang ada padan? Okay. Tahu masa bang. Biar aku prefer di luar. So kalau di rumah memang indah bergerak. Oh, Ada sih distraction atau ada? Oh, boleh. Macam distraction Itu tu. aja walaupun aku di bilik. No, tapi internal distraction lah. Ada wah comfortable di sana tu. Aku tak mau. Oh ya, faham. Nampak tilam tidur. Dalam tidur, ada kerusi, laptop boleh cerita. Matu. Netflix. Better di luar lah. Dengan segala bunyi-bunyi yang saya. Awal. Master aku di rumah. Oh. Aku fully buat di rumah. Aku rasa rumahmu macam pasar. Ya Allah. Fully buat di rumah. Kali aku tahu sudah Hanif. Di luar aku. Pasal aku full research kali. Kali juga. Before ni aku Awal. Kau punya master dissertation. Ya, benar. Okey, menarik. pintar jawapan kau tu. Soalanmu yang pintar. Alhamdulillah. Aku rasa pasal Sama. pasal pemikiranmu yang tajam. Tajam. Lurus. Lurus, benar juga. Benar. Teruskan. Teruskan nilai soalan. Aku rasa menjawab kali sudah. Untuk jawapannya. Sudah menjawab. Next question. Next question. Di mana? Hi, Hai. I just want to ask if PhD is a lonely journey. If yes, how do you overcome? Tapi PhD and master lah. Kita ni anggap PhD and master lah di sini. Maksudnya postgrad lah. Daripada yang PhD lah dulu. Do you think it's a lonely journey? Kalau yes, how do you overcome? Kalau no, dah payah. Awak mana dia tuan? Kalau no macam mana? Kalau no macam Kalau no, how do you make it lonely macam tu? Tapi kalau tanya kenapa ini? Baba okey lah. Dah payah kau begitu the whole script. Di sini. Udah hanya tajaman ni daripada bebon. Ikhlas ni tanah. Sponsored by. Okay. Okay, Wan, macam mana, Wan? PhD is a lonely journey. For me, no. Oh, wow. For me, no. Lonely adalah macam mana? Ia bukan lonely yang kau anggap lonely. Yang more tu kau akan segregate diri bila kau tahu kau pernah. Dia bukan kau akan macam I lonely, nada fahamanku, macam ni. Nada orang faham ni. Tapi bukannya pasal kau ada kawan kan yang sama-sama PhD. Sama pun. Nana juga tanya seorang tim. Mana dia lagi? Mana Nana? Shout out to Nana. Mana Nana? Tiba-tiba shout out to Nana. Nana berjogging. Tapi Nana pun bukannya ia akan selalu sama aku. Kan? Mana ada pesapit sangat. Tapi lonely tu indah. Pasal aku okay. Macam mana? Pasal kau ada circle. Kawan arah lain. Kawan arah circle lain outside of academic. Oh, Macam itu aku terasa sangat. Kalau academic, academic. Kalau kawan pun berhibur yang aneh. Kawan pun aneh. kawan ada berfoya-foya yang siang dah. Kawan yang siang. So ujungnya tadi yang pandai sendiri balance kan tu. Ya. Pasal jalan tu kali juga. So tidak terasa sangat. Respect diri sendiri ya. Sebenarnya, so kalau di rumah saja, terasa tu tani akan sunyi macam mana? Pasal kadang ada orang yang too hard on themselves lah. Oh. Aku mesti habiskannya. Aku mesti habiskan macam ni. Pasal satu kali. Ia pressure dirinya. Pasal satu kali. Pasal belum kahwin. So, Tapi sekejap. Bukan kalau kahwin jadi in the lonely kah? Lux tu. sekejap. Tak, kan dia mau tadi kau cakap aku bagi kau in the lonely. Kali sebabnya kau nak kahwin, bukan terbalik kah? Okay, kalau aku kahwin, contoh aku ada family, aku akan mikirkan anak aku lagi.
family ko benar-benar. Atau kan? Nada masa bukan sama orang tua. So it's either your family or it's either your writing. Atau from my from in my opinion lah. Macam tu lah. Masa ni aku fleksibel berhabis. Okay. Fleksibel berhabis. Aku boleh jalan bila-bila masa. Aku boleh susun jadual aku bila-bila masa macam ni. So nada masa aku kan lonely ke apa? Nada. Pasal ya akan sentiasa ada orang. Oh, kalau kacak-kacak. Indah. Kejap fleksibel tu. Aku tak kenal yang segera dia mistake dia apa tu. Bukan. Pasal selalunya kudangan macam orang lonely ni macam kalau ada family sudah satu kali ya. So macam heavy kan arahnya. Ya stigma lah ni. Tapi jejak aku macam faham dari lonely journey tu the PhD itself. Maksudnya macam menulis satu is a lonely journey. It has to be lonely. Why are you expecting macam Ya. kan? Itu dalam hal ni Kan seorang. dalam hal ni yes kan dia macam dalam konteks ni. Kau tadi fahami ya chat tu kan macam maksudnya Okay, so writing. the writing itself is lonely kan. Adalah semestinya the writing for me I look for apa tu in the context of PhD tu aku lihat dari segala aspek. Okay. Kau akan menjalani kau akan mencari data, kau akan apa tu ikut conference, kau akan jumpa supervisor sekian. Kau akan cari apa lagi resultmu dari orang sini. The proses tu pak. So itu yang lonely. Selalunya orang macam tu. Pasal maybe nada dangannya kali. Macam tu kali Okay. Nada dangannya kali. Dia dapat membalancekan bah macam fikirnya ia paksa buat sendiri. Sebenarnya dah semestinya. Okay. Kan? Sebenarnya fikirnya paksa buat sendiri. Boleh saja pun minta help para orang lain. Akhirnya benarnya di sini ni berguna academic circle. Sebenarnya Sebenarnya sudah jawab cuma nak overcome. Tarus. Tapi kalau lah dari perspektif boleh. As a master student. Religion ni lah. Dari segi macam tadi kan dia macam ada kawan apa. Kau ada kawan kah? Dari segi macam apa tajuk atau aku saja yang buat. Okay. So kalau aku akan discuss pun maybe ada yang indah sama. So ia indah dapat relate macam tu. Kan? Dari segi itu ia lonely. Ya. okay. Okay, tapi dari segi apa soalan tadi? If yes, how do you overcome? Macam mana kau So cara overcome? aku overcome yes aku buat circle. Habis juga tadi. Betul tak? Okay. Tidak. Ya circle lah. Start. Aku circle lah. Aku circle lah. Among apa ni kira sama-sama postgrad atau bertanya lah macam okay, aku stuck part ni. Macam mana kau pernah ke indah stuck part ni juga? Ya. Kalau pernah, macam mana kau overcome? Dan ada pertukaran idea tu. Dari segi tu lah. Tapi dari segi apa data apa tu semua. Benar. Kan? Terus Ini speaking yang apa tu academic circle yang kau buat tadi tak? Kamu bukannya ada yang apa namanya itu yang apa namanya? bagi feedback dari peers ni? Kami macam arahku specifically arah kuan center ko tu ia ada forum namanya research forum. So ada macam presentation every week lah. So ada input daripada student. Dorang present dorang punya findings maksudnya dalam thesis dorang atau Jatuh. atau progress dorang lah. Yes. And aku kadangnya buat circle juga among sama apa namanya tu? Academician. Okay. So sana lagi banyak input lah. So dari student ada input, dari dorang lagi banyak input. Circle bersama. Circle apa dia? Circle sukan. Itu ada. Dari input. Dari yang aku. Ya tu yang aku. Kalau aku setuju sama Bilal bang. Siapa yang setuju sama aku? Iya. Tadi. Nah, maksudnya dari segi yang cakapkan tadi itulah. Bila mana kita ni menulis satu-satu topik area of research atau itu tu in terms of data, in terms of the issues yang kita ni face, in terms of problems, apa struggle tani, akhirnya yang faham semua tu benar-benar tani saja. Ya orang tani hadap seorang-seorang lah. Artinya mungkin boleh tani share sama orang cerita itu ini dan ini, tapi yang benar-benar faham our research topic atau Kita ni saja. ke tani saja kan. Yes. So from that side, ia satu lonely yang satu jenis yang lonely lah. Dan ujungnya macam kau jangan mengerajakan. Awal. Kan? Ia macam ya kalau kita tadi kan cakap macam Jangan nangis.
Jangan nangis. Cuma tu Cara buku nangis. Kita ni macam terflashback ya. Dapat lah. Apa hal? Dah, tapi maksudnya itu kalau sekiranya kita di-share orang pun sebesar mana pun masalah tani. Ya masalah tani, Oh. bukan masalah orang. Okay. Mana lulus kan? Sebanyak mana pun input Ya. kan. Ya. Yang membuat malam-malam kau. Macam tu. So in that sense, it's lonely lah. Itulah pula. Tapi to overcome samalah juga sebenarnya kan. Perlu Tolong sijil. Apa kan? best. To overcome. Itu tu macam cari orang yang orang walaupun sekala tu benar lah, indah lah orang kan faham masalah tu kan. Tapi at least lebih dekat lah sedikit. Ya. Orang kalau tadi kan share sama orang yang indah faham langsung pasal postgrad tadi kan. Orang yang indah postgrad lah contohnya. Memang nada modal langsung. Ada macam kalau tadi cerita pun ia dapat relate bah. Macam ni. Macam ya pak kesian. Jatuh sejak. Ini macam lakas tak makan. Makan udah tu. Tapi Even ada yang postgrad sendiri pun ada yang indah kan faham juga. Yang tani cakapkan tu. let alone yang non postgrad lagi kan. So itu sangat deep. Sangat-sangat. Ada the presence of the academic circle tu. Ya, at least orang yang lebih hampir lah. So producer tadi dari tadi bagi signal sudah. Kita ni break sekejap. Sudah ngantuk. Bagi channel tu yang bos muka kan. Tadi break sekejap. Tadi kembali selepas ni. Welcome back. Okay, come on. So next question. Please. Hafizuddin. Tips on macam mana we enjoy and passionate writing thesis throughout our journey. Thank you. Buatlah. Buatlah. Dia punya tu. Indah menjawab tu. Okay. Buatlah. Dia buat macam Dari Bilal je. Macam mana kita ni enjoy and passionate writing? Kalau aku tajuk tu mesti ku minat. okay. Kan? Something yang mendarah daging. Mendarah daging. Dan menggigit je kali. Kenapa menggigit? Mendarah daging menggigit. Hadam. Pasal macam mana untuk jadikan ia satu passion. Jadi mesti tahu masalah tu sampai ke hati wah. Macam orang berdendam. Macam orang berdendam lah. Macam berdendam. Selagi ni selesai aku ni hati. Sampai mati lah ni. Tapi mati jatuh. Itu kalau aku jatuh. Tapi sambil-sambil tu enjoy lah. Pasal melihat ke apa. Jangan sampai kita ni stress lah. Kontrol lah jual. Bandar pula berdendam. Okay. Kan tajuk atau selesai. Tapi enjoy the process lah. Macam tidur akhir ke awal. Semua tu kita ni enjoy lah. Okay. Macam fikir tak untuk enjoy tadi mesti tidur akhir. Indah. Kita ni enjoy moment tu. Orang kalau kita ni dah buat tajuk atau maybe kita ni akan jumpa orang ni. Jatuh. Aku lihat barang tu cuma tu. Ya. Sebab yang pernah aku jumpa isunya ada orang Isunya kan masalah. sama. Okay. Inside joke. So aku pernah terjumpa setengah orang yang setelah ia menuliskan tajuk itu baus banyak. Macam trauma. Dia lagi mau Mikir awal langsung macam orang ia lagi enjoy lah benda tu. Padahal sebelumnya enjoy. Ramai lah, bukan Ramai. Bukan spesifik je. Kira lama-lama hilang ia punya passion tu. Padahal ia minat tu tajuk tu ada. Macam yang muan tadi kira okay, kau punya tajuk tu mesti yang kau passionate sudah. Tapi macam orang ni yang aku jumpa, ia passionate sebenarnya pada tajuk tu. Tapi kerana ataupun along the process tu kan, pasal dia ada tiap hari dan lain-lain, hilang ia punya enjoyment tu. Artinya cara yang menghadapi tajuk cara tu, ia dia punya kerja tu enjoy lah. Okay. Maybe stressful, ia in the bawah bincang lah misalnya, ataupun maybe circle-nya mesin condescending lah, Ataupun misalnya. toxic. Awal Maybe lah, maybe. supervisornya macam Ya. kau buat macam ni, kau mesti buat macam ni. Kan bagi idea kau salah. Ya. Nampak kau kenapa ia punya passion hilang. Artinya bukan the topic itself kan tu yang Bukan. hilang passion tu. Iya. Tapi Surrounding. the surrounding tu the process tu barangkali ya boleh jadi. Kalau kau man Kalau aku lebih macam kan enjoy tu
Macam apa? Kenapa aku tidak? Ingat. Anu tadi, jangan terlampau berjadual sangat. Jangan terlampaukan fix. Okay, hari ni aku mesti 4 jam, esok aku mesti 4 jam, esok aku enggak macam tu. Atau benda tu akan buat kau banci kau menulis. Okay. So, okay, contohlah 3 days straight kau tadi menulis sudah. Akan banyak ada target lah, ada target. Lepas tu 2 days, rehat lah. Gitu. Sorry, kau ikut tak? Saya ada penguaps ya sebenarnya. Okay. 2 days tu rehat lah macam tu. Itulah, jangan terlampau push diri. Kan menghabiskan pulang bandar. Apa ni? Yang anu ni? GOT. GOT. Menghabiskan pulang ya. bandar. Mesti ikut ani. Tapi kalau contoh kan siap dah. Contoh. Tapi pasal membuat dalam keadaan stres, penulisan pun indah berapa. Ya, terus. Kan? Result pun macam cabur-cabur saya macam tu. Apa gunanya? Kan? Benar. Okay. You flexible, ada satu words ya. Flexibilize yourself. Macam tu Flexible, tapi at the same time, Ada disiplin. Yes. Disiplin tapi still flexible. Disiplin diri tu macam mana? untuk diri lah. So tu. Okay. Next. Kalau aku kurang lebih macam 9 tadi awal-awal, which is tajuk. Payah jual. Tapi benda cuma Candi macam ada tua apa. Kita dia punya Siro ada deh. director pun goreng lah. Sama balik pandai. Okay. Aku janji ada sikit lah perbezaan. Okay. Tapi yang penting awalnya sama. Awalnya which is the kind of topic yang aku pilih tu mesti yang aku benar-benar mau tahu lah. I mean, aku ada curiosity dan aku akan fit curiosity ku tu dengan menjalankan kajian mengenai tajuk tu. So itu bagiku penting lah untuk aku. Artinya I need to be true to myself lah. Faham tak? Artinya macam maksudnya aku buat research ni, diorang telah tepi dulu lah segala sijil dan lain-lain tu. Kalaupun dah ada di sijil apa, aku kan mau tahu juga pasal benda ni macam tu. Kira I need to be that truthful. Dah pula maksudnya itu sama adalah mindset lah. Macam tu. Aku need to make sure yang aku cuma tu dulu before aku pursue that topic. Okay, specifically. Bagi kamu grad on time itu penting atau indah? Itu ni, sabar. We'll get to that ni lepas ni. Relax. Ada kan soalan tu? Ni ada maksudku ni dalam question ni juga. Pasal Sieman tadi brought it up kan macam tu. Ya. Next. Sekali kau cakap atu cuma nak kau obtain kau punya passion atau antara. Jap. Itu first stepnya lah. Itu mesti ada orang prerequisite lah. Jadi kalau dari awal sudah topik itu aku benar-benar mau tahu. Aku dah minat. Orang kalau aku tahu pun diriku sendiri macam masa aja tah. Dan itu dari awal sudah aku kan dah passionate. Hilang liur lah. Memang dah ada liur in the first place. Kalau hilang tu ada liur tu. Tapi kira itu prerequisite-nya lah. And then how to enjoy ataupun orang kekalkan lah dan momentum itu bagiku itu tu lupakan dulu buat sementara waktu. Lupakan. Yang kita ni buat research for the sake of GOT kah, graduate kah apa. Macam aku mindsetku ialah aku mau tahu benar-benar ni benda ni. So macam di otakku buang dulu GOT tu lah. Bukan bilang kata anda penting. Tidak. Tapi macam yang saya bilang tadi. Kalau dia terlampau kita ni orang pressure diri kita ni untuk GOT, tadi akan sacrifice boleh jadi. Sacrifice quality. Yang mana bagiku, kalau aku, prinsipku, aku mau quality. Yes. Better than GOT. Macam tu lah. Sebab aku mau puas hati dengan research ku tu lah kan. Benar bilang, tadi nak dapat puas hati dengan research tadi tu. Sebab manusia review, ubah lagi. Tapi at least ni orang dalam time frame-nya tu, hati ada best dapat ku buat lah. So bagiku atu, kira jangan tu dulu fikir pasal yang technical. Benda-benda technical tu lah. GOT, apa lagi, paling besar GOT bang sebenarnya. Kan yang diorang berada di minda poskirat ani aku mau GOT. Enjoy je kali kalau ada academic circle tu sebenarnya. Lagi sekali. Ya. Academic circle. Orang maybe kan apanya orang tu? Academic circle kadang indah sama macam kawan yang tani biasa. Yes. Okay. Why? Okay, satu. Tani hang out sama orang. Yeah. Kadang paling dia bercakap pun. They're just being there. Yeah. Their presence macam syahid kan dah. Kenapa macam aku? Nada.
Macam bila aku tanya. Macam kadang dia bercakap bandar pun, tapi macam Bukan je sama. berkerja saja. Masing-masing bercakap tu kerja apa? Nabi pun. Okey, tiba-tiba diam. Masing-masing dan masing-masing. Tetap 5 orang, 2 siang cakap kata, yang lain diam saja. Ya. Kalau tadi sama kawan yang biasa, kawan yang non akademik lah, nada bah tadi kan buat kerja depan dorang challenge tu, kan dibiarkan dorang apa? Setu orang macam buat kerja ya. Awal. Macam dia punya apa namanya, scene-nya pun indah enam kali juga. Macam Ya. Dengan channel juga. Tapi tadi dia mau buat kerja seorang-seorang. Terus Mau juga ada orang tangan dia tu, macam tu kan? Ya. So itulah dia punya benefits of having academic circle. Dan dari circle tu juga boleh boost kita dia punya passion, kan? Dan kadang kita ni pandai macam orang yang di malam buat jadi esok lagi. Tapi kalau ada circle tu macam diorang akan bagi motivation. So dorang pun merasa yang sama. Yes. ya benar-benar. Kau misalnya burn out. Okay. Circle ada. Ya, burnout. Burnout is real pang dia benar dalam perjalanan tadi. Postgrad tadi. Nah, maksudku burnout is real tu maksudnya ada burnout lah kan. Tadi ada merasa macam burnout tu. Dan aku rasa kaitan tahu sikit dengan soalan ni. Cara kita ni overcome that burnout tu kan. Antaranya academic circle juga tadi yang Yanis bilang tu. Heman juga. Ya. Dengan soalan sebelum ni. Lonely, semua yang atas tu akan merasa lonely juga. Yes. Benda tu memang essence, ada elemen lonely, elemen burnout atau memang dalam penulisan jatuh. Memang. Jangan takkan PhD master, penulis buku saja. Pelang benar. Sama saja pun, kan? Chill saja. At least tadi ada dengan tadi dalam lonely tu. Ya lonely, aku lonely, jatuh. Lonely jadi apa? Itu pulang je lonely benar. Macam best. Tapi at least tadi tahu yang ada orang lonely macam tadi je. Ada faham tadi lah. At least Akan tangani, tapi dorang itu pulang ke sibuk-sibuk. Indah lah. Tapi dorang tangani siasat. Yeah, this is not a lonely road. Seorang atau siapa sebenarnya. Jatuh pulang kali. Sama aku rasa kalau sesama academic circle, dorang akan indah compete sama sendiri kali. Itu benar. Ada that tendency. Aku mau kamu ada bukannya kon berlawan ni. Lah. Macam tu kan? Macam tu lah. So lagi dia macam tulus lah, benda tu tulus kali. Benar pula. Macam kalau orang tu lambat habiskan tesis, dah pun ada input yang tadi pun tesis. Macam kita tadi kan sebut tadi lah contohnya kan. Macam lambatkan. Tapi tapi tesis tadi dia juga ada kesalahan tesis kata itu kan. Atau kali uniknya postgrad study ni. Sebab setiap orang tu benarnya jalannya alih-alih. Satulah dia. Ya. Okay, next question Bilal. Ya, soalannya if any of the postgrad team, siapa tu postgrad team? Kita ni lah yang pernah pindah uni for sambung master. Sambung master or PhD lah juga. Kan us hajat Melayu. Sabar. Kan us in terms of what we need to expect from changing uni. Macam mana ya? Kalau kita ni pindah uni, apa yang perlu dipersiapkan? Kan maybe the tips and tricks to adapt the difference in the study system. Thank you. Okay. Ini aku jawab dulu lah. Jangan jawab dulu tapi je. Sebab kita mesti tahu dulu siapa antara postgrad team ni yang pernah bertukar pindah uni. Tukar uni. Hello Hanan. Itu suara Hanan bah. Itu suara Hanan. Bagi. Pindah course pun maybe. Maksudnya sama lah pindah course sama pindah uni, macam Nana berpindah dari law ke halal law kan. Tapi ini lebih lebih general. General sebab ia pindah uni luar. Satu ia tanya difference in the study system. Ya. So yang daripada postgrad siapa yang pernah pindah uni? Siapa? Lakon. Ada ni. Ada. Ni dah. Ni ada. Ila. Sembilan.
Aku tahu later. Jangan lupa. Aku datang pasal aku dulu di Degree di Unisa and then and now aku di UBD. okay. Gitu. Okay. So apa yang perlu diorang expect from changing uni? Surrounding lah. Surrounding. Itu memang lain. Okay. Macam di Unisa maybe apa dengan etika Islamnya macam tu. Dengan orang namanya apa lemah lembut dia. Oh, okay. Aku mau tahu ke mana nih tujuannya nih. Aku mau ke mana nih tujuannya. Dengan pakaiannya macam tu. Okay, itu Unisa. Aku pindah. Terkejut sikit lah. Okay. Culture. Lah, macam dari si bahasa sudah lain. Semua cakap English misalnya. Segala pun Misha. Michelle. Anjay. So cakap English Misha je. Awal segala macam maybe secara perhubungan dulu kurang kurang apa namanya, maybe pakai WhatsApp ke saja. Kadang-kadang pakai bertampal makluman disebut pakai baju ni. Okay. Tahu sudah masuk ke UBD aku semua email. Semua cuba tu. Semua English juga. Okay. So ada culture shock lah sikit. Dan sudah bergaul semua orang. Dulu timeku di Unisa, timeku di Gini, orang lelaki. Lelaki. Sama lelaki saja macam tu. Ada orang awar galat tu lah. Awar galat. Tapi di UBD. Aku dah cakap ada awar galat. Okay, nasib. Bukan nasib kan terjatuh. Dah masih awar galat tu dalam diri kita ni. Orang Brunei. Sana surrounding itu Berbeza lah. berbeza. Dan ini memaksa kita ni untuk bekerja sama dengan Orang sendiri outside daripada circle kita ni. in order to adapt lah. Dengan cara yang lain juga lah, berbeza. Lihat tips and tricks to adapt. Itu antara tips and tricks lah. Satu lagi tipsnya is to Misalnya jangan tahan lah. Kalau yang pemalu, kurangkan pemalu. Cuba Bergaul lah. bergaul. Rakit saja orang tu. Okay. Rakit saja. Jangan malu bergaul maksudnya. Jangan malu bergaul. Tanya saja. Macam bertanya di mana tempat at least lah. Gimana kan live dia ni? Mun ataupun malu. Ya. Malu bertanya. Kita akan tahu tu di mana level kita lawan aku tanya. Lurus direktur. Semata-mata direktur bercakap apa ni? Ya kurang ngantuk. Atau kali sebabnya yang bercakap episode tadi. Dan apa lagi triknya? Macam nasnya pun circle juga. Ya. Sama juga. Ya. Circle sama ada sama supervisor kah, sama lecturers kah, buat saja. Sama staff kah misalnya. Buat saja. Maksudnya connect lah sama dorang. Yes. Artinya be one of them betul. Yes. Basically kan. Baru dapat adapt. Baru kita ni tahu macam mana environment itu. Ya. Kalau pernah misalnya dari dulu sudah sana. Dan ni baru masuk. Dan orang akan tahu kalau di sini jangan kau macam ni. Kami bayangkan Indah bergaul. Dia tahu lah. Habislah. Habislah kena makan lah. Kena makan. Macam Siapa makan? Makan. Apa? Okay. Macam tu lah. Okay. Badarnya yang seorang lagi mana si Aiman kan? tapi dah lah. I don't think it's valid kali juga. Pasal dia macam dah mana peluang bertukar uni. Tukar uni degree dulu di Dulu di Mesir kan. di Azhar. Okay, Azhar. Lepas tu masuk ke Brunei. Master. Master. Ni orang tipikal lah kan ke Unisa. Sebenarnya tipikal lah kan ke Unisa. Dan aku tiba-tiba ke UTB. Tapi perlu adapt kain dah juga between Azhar dan Unisa. Sebenarnya ada. Sama juga dari segi pergaulan. Sama aku ngaku dulu aku pandai tu buat kerja assignment atau okay. Table of content pun kan buat table of content pun dah pandai macam manual. Senang dah mengajar. Macam ni. Shout out sekali. Nanda yang tadi aku jogging. Ribut pangso ya. Betul jogging. That's right. Cukup. So sama juga berkawan. Kawan dengar dari diorang. Kadang kan masa master tu ada yang dari Kupu, ada yang dari UK, ada yang dari Unisa, Nana Unisa. Kan ada yang Kupu UK. Macam tu lah. So dilihat lah macam mana diorang ni buat kerja tu. Macam mana kalau dalam grouping diorang punya kan presentation macam mana. Sebenarnya from what I observe, lain uni lain tu Cara kerjanya. Lain uni studentnya lain tu caranya
berfikir, caranya perform kerajanya Oh, sangat lain. alright. So sana lah yang tadi siap main ano? Main Main apa? Tarik tali. batu simpan. Main apa? Kerem. Makin jauh. Main macam Combine puzzle Combine. lah. Analyze orang kali juga. Macam kalau orang ada di sini macam mana? Orang kupu biasanya buat macam ni. Okay, faham. Contohlah, siap sebenarnya. Apa lagi? Dalam presentation, public speaking lah. Okay. Satu kali. Ya. Yang aku banyak adapt diriku. So, aku ajar diriku untuk keluar pasal time degree nak kan. And memang indah lah aku kan cakap depan orang sebenarnya time degree tu dulu. Sebenarnya. Artinya one of the way is to kurangkan gerak. Kurangkan malu kan? Kurangkan malu. Kurangkan So, malu. try to follow saja. Oh. To follow. So the key is bergaul lah. Bergaul. Kan? Memang bergaul. Kawan dengan Tapi pandai-pandai lah macam Janganlah pukulan bebas. awak. bukan Maksudnya masalah kadang- moral. Kan tadi encourage bergaul macam tu. Tapi you know your limit lah kan bergaul tu cuma nak. Ya, maksudnya dalam work and Dalam kerja lah. Even dalam social faham. hari-hari biasa tu kan. Ya. Oh, tadi Be friend lah maksudnya. Awal berkawan. Friend Oh, kawan berkawan. maksudnya. Ya. Jangan malu. macam tu lah. Ya, jangan seorang lah maksudnya. Jangan apa tu gunanya tadi pindah uni. Muntah ni masih di takok yang lama. Macam tu. Oh, Now. okay. Wow, itu membawa tadi macam bridging ke Agar soalan seterusnya. Apa tu? Ya, do you think it's better to change unis for different degrees? oh, Example, degree uni A, MA uni B, PhD uni C. Aku mau tahu deh Indonesia ni apa. Bukan istilah. Okay. Bagimu ayat. expected to change unis for different. I think it's better to change unis. Better. Aku jawab dulu. Baca dah. Kalau ada peluang untuk tukar. Kalau ada peluang, selagi ada peluang. Contoh tak nak bagi scholarship keluar negeri, keluar. Ya. Kena bagi peluang itu ini apa ngambil apakah pindah. Macam tu. Kalau ada tak apa lah. Macam tu bah. Tapi artinya masih kau cakap better lah Better lah. to Better. change uni. Better. Ya. Kenapa? Pasal kalau tadi banyak anak pindah, banyak connection. Banyak connection. Ya. We'll Okay, find more people. Dari angle. Kan? Experience pun. Atau pula sebenarnya experience ideologi tani, cara tani berfikir, atau pula tu sebenarnya. Aku setuju bilang deh. Benar. Sama. Maksudnya Kan tidur kali. Aku sedang memikir jawapan benarnya. Tidur. Opinionku apa benarnya? tapi aku setuju bilang tu dengan itu tadi. Sebab balik sebenarnya poin Simon yang ceritakannya tadi tu kan. Bila mana kita ni masuk ke uni baru, tadi lebih membuka kita ni punya cara berfikir tu. Sebab every uni tu macam ada perbezaan dari segi surrounding, orang yang sekeliling, Yes. cara durang cara durang sistem durang dan lain-lain. Atau akhirnya akan membuka kita ni punya pemikiran. Maybe ada something yang tadi pikir ataupun tadi kalau sekiranya dalam uni pertama tadi rigid arah satu perkara wah. Yang tadi pikir mesti. Rupanya pada sudah tadi masuk uni lain, oh tidak. Atau cara saja, atau approach saja. Okay. Kira inda pun serigid atau semestinya. ada semestinya. Setuju. Kira untuk membezakan di antara benda yang benar-benar essentials Yes. dengan benda yang inessential lah sebenarnya. You just way of doing things saja. I agree. You agree ah? I agree. You agree benar-benar. That's good. Best. You Ada. Bagimu lah. Better ngam macam yang kamu cakapkan tu. okay. Tapi Sebut suara ni. Okay. Better ngam. tapi Better. Artinya better tukar uni. better Ngam per seperti unit. mana yang kami cakap. Yes. Okay. Ya ada masalah. masalah ucapan. Takut apa tu? Jangan walal. Jangan wah. Sekali. Okay, teruskan. Kami sekarang ketawa lah. Wah, okay. Tapi Tapi kalau sekiranya Tani tahu apa yang kan Tani tuju, kan Tani hadap fokus arah uni tu. Macam supervisor nang Tani tahu ani bisa ani Okay. ani. Bisa lah kalau ia stay juga. Yes. betul. Benar pelang je. Itu benar-benar. Tapi I think boleh jadi juga bergantung uni pelang kali juga. You think ah? Ya, I think lah. Think. Think. Apa bergantung uni maksudnya? Macam ada uni yang boleh kita ni stay dan masih mendapat that kebaikan itulah yang privileges tadi tu. Kan? Kalau tadi nampak dari awal sudah, kalau aku stay, aku masih akan dapat benefit yang tradisi macam ni. Awal. So tadi akan stay macam tu. Ya.
Terus setuju. Betul tu setuju. Beneran. Artinya dia dapat generalize duluan. Tapi itu tu Jap. uni Aku cakap sudah tambus. Jangan lagi tak. uni yang cuma tu dia tahu berapa buting saya di dunia kali. Yang ni orang itulah, awak. di mana kalau kita ni stay, kita ni masih gain ni orang pembukaan berfikir tu. Satu. Benar benar. Ya, in the end itulah. Yang penting luaskan pemikiran lah sudah. Poinnya. Dan menimba ilmu apa? Apa? Biarlah sampai Ke contohkan. Itu oh habis dah. ia punya anu lah. Dah Ada tu tahu tu. lah. Okay. Dia macam lah menimba ilmu ni kalau boleh jauh-jauh. Ya. Apa ini? Ya. Dibahas. Indah payah. Bukan tadi pos kreatif. Bukan Anur. Okay. Apa. Okay. Next. Cak. Man. What type of character for supervisors or lecturer yang we need to look up to help with our research topic yang suitable for master in coursework student? Smiley. Character for supervisors yang kita ni mesti cari maksudnya kan Aha. untuk to help with our research topic. Ya. Adik mengingatkan Tani dengan episod ke-2. Episod kedua. Wah. Pada Episod 2 tadi cakap pasal apa? ada pula dia cakap pasal supervisor. Yang kita ni ada discuss panjang je lah. Jangan cari supervisor yang pandai. Cari supervisor yang baik. Sekali indah. Tapi round up lah kali apa yang pernah terbincang sebelum ni. Apa? I assume coursework maksudnya sini coursework and dissertation kan? Yap, Pasal yap, ada yap. research topic. Apa? Apa dia tadi cakap? Basically cari Aku cakap, okay, aku mention hari tu, okay. jangan cari supervisor yang pandai. Ah, Cari supervisor yang baik. Okay. Maksudnya kind lah, kind. Kind artinya ia sedia membantu. Bukan kalau Tani mengharapkan bantuannya tu 100%. Yep. Tidak. Tapi sekurang-kurangnya kalau Tani berguna ia punya guidelines, guidance dan sebagainya, ia bersedia akan mau membagi. Instead of macam supervisors yang okay, Tani tahu ya expertise dalam hal ni, tapi untuk masa untuk Tani pun ada. ya. Cerita bahkan cari alternatifkan email ke apa tu pun ada. So expertise pun cuma ada tu juga kalau tu kan. Maybe the word was responsible kali. Should be kan tu macam dia tahu responsibility-nya as a supervisor tu kan. Indah ia dibiarkannya jua kita ni hanyut. Ya kalau kita ni need guidance sarahnya. Ya setialah untuk bagi. Contoh. Kan. Okay, yeah, correct. Aku rasa tu responsible Character. What type of character? karakter. Character wah. Karakter. Kalau anu pun apa-apa macam plus. apa? Dah sana Ayo kah, bawa dia lihat tu dulu. Bariata. Kami pikir lah Kenapa karakter ni cerita? macam mana. Kami pikir lah karakter ni macam mana sedikit. Kita ni jumpa lepas break. Welcome back guys. Tapi tadi kami sudah fikir-fikir lah pasal karakter ni. Kali apa tah kesimpulannya? Apa tadi tah? Okay lah macam ni lah Khalid. Kalau dari aku maybe Aku ingat dah. maybe karakter yang spesifik atau dia dapat lah kita ni kan ni orang tentukan karakter yang spesifik supervisor ni mesti macam mana. Mission so Kira ya setiap orang ada yang punya yang sesuai untuknya lah. Gas ini dibawakan oleh saya pun tu. Al-Anwar. If real. Isi boleh. Taga. Dah. Okay, sambung. Okay. Ada character. Ada karakter yang spesifik lah. Payah sebab setiap orang ada kesesuaian dia sendiri kan. Dia juga dapat ketanikan orang cari karakter jatuh. Tapi bagiku maybe tadi lihat dari segi red flag lah. Lihat dari segi red flag. Macam antaranya kan kalau dia mula macam merapati yang personal. Kan atau ada merapati yang personal. Terutama kalau berlainan jantina lah. Ada kan macam kita ni bini-bini student and then dia punya supervisor lelaki atau terbalik lah mana saja. So kalau dia mula ni orang limpas boundary sudah lah. Ia ni orang bukan lagi jadi supervisor lah tapi macam dia ikut campur masalah peribadi ataupun ada ni orang cuba
intimacy kah contohnya yang dia sepatutnya, then itu red flag lah berhabis. Macam contohnya office hour sekian lah sampai pukul 4 misalnya. Ya. Tadi kan jumpa tema tu ini mau banyak kalau kan jumpa kedai akunya kopi ya pukul 8. Aku ambil di rumah. Ya. Itu Bisa, it's red flag tu kan. Okay. Sebab dorang berada dalam position yang Dia profesional. the professional kan dorang dalam position yang orang Tinggi lah. higher position dari kita ni kan. So lebih sana untuk dorang ambil kesempatan. So itu antara red flag lah kali bagiku. Bukan untuk bini saja kan. Baik dan Untuk lelaki lelaki lah. Untuk zaman ni lah. Untuk sama ni. Ya. Khusus lagi. Yap, terutama yang baby face. Tapi dulu. Tapi boleh. jangan ke apa dia nafikan kemungkinan itu. Besar benda tu benda yang benar-benar pernah berlaku dan akan berlaku juga. Itu red flag pertama kali bagiku. Red flag kedua ialah kalau sekiranya terlampau condescending. Ya, macam contohnya aku Jangan sebut orang. macam tidak maksudnya condescending Macam ini. ia shut off terus tadi punya opinion, tadi punya views, apa ideas tadi. Ia mau tadi ikut semua secara mutlak gayanya saja. Dia yang bagi chance untuk kita itu kan berfikir, kan mengeluarkan idea sendiri. Ibaratnya tadi punya research itu jadi researchnya. Atau bagiku another red flag juga for supervisors. Sebab supervisor punya kerja itu supervise, bukan untuk buatkan dan susunkan research tadi itu kan. Tadinya jadinya Yang kau cakap tu menjawab soalan yang sebelum ni juga. Apa yang tu? macam mana we enjoy and passionate writing. Artinya yang yang apa dek Condescending. kan yang tadi punya research itu tadi punya research. kena block apa Kita tadi punya views shut off. Artinya kaitan yang tadi maksudnya. So macam boleh jadi antara faktor yang menyebabkan dia enjoy bila mana yang kena shut off tu kan. Orang kena jadikan robot tu saja. Macam kau mesti buat ani. So tadi tukang type saja. ya Kan. Basically ada kebebasan adalah seseorang student tu when untuk mengeluarkan idea itu. Stone producer. Padan tak jadi director. okey hari ni kita tidur Kenal. Tapi macam semua supervisor fikirkan kita ni tinggal tulis. Bukannya tu syok je tu. Syok je tu. Nah, boring Itu macam tadi kerani tu. Tapi siap. And contohnya kau dapat doktor akhirat. Okay. Tapi actually kau punya capability pun kurang lah. Yes. Kan? Macam Ya. Artinya kita ni perlu bagi kesedaran lah. Apa yang you gain daripada your postgrad tadi tak ada. Kan. dah sebab tu leading to the opinion yang walaupun tanya tu student, tapi jangan selalu anggap tanya tu student We are a researcher. with the with apa namanya ni? Tadi The supervisor tu. colleague. Tani more like colleagues to them lah. Instead of letakkan tadi ia ni tinggi ni, ia punya ia doktor, ia performa dia apa ni, ia lagi steady. Memang macam tu, memang. Tapi letakkanlah jual dirimu, kan kau researcher dalam tajukmu. Ya. your opinion is valid also. Yes, macam tu. Argue. Kalau kau nak argue apa ada disagreement, cakap aku fikir lebih macam ni. Kadang dorang pun kena terfikir tu sebenarnya. Ambil Terus kan. Sebenarnya jangan takut lah. Yang penting jangan takut. Voice out saja. Artinya Yes. yang aku cakap tadi tu terutama untuk orang yang adalah yang ganjam melihat selesai JOT okay aku dapat PhD. Ya. Artinya itu something yang should be ada dalam diri Di Malaysia ada yang punya istilahnya ni. Namanya PhD sayur. Sayur. PhD sayur. Basically PhD yang ada quality lah. Macam tu lah. So avoid that. Okay. Kita ni nama kuantitinya ramai orang PhD bla bla bla. Tapi quality kan tadi mau orang yang keluar daripada postgrad ni, master, PhD, ada kualiti yang ada darahnya tu, kepekarannya tu, sehingga ia dapat menyumbang kepada masyarakat lah. Kalau ngaya sesuatu, mun ngaya segulung sijil, Mungkin pangkat. mun ngaya kada mau dapat namanya ada ada doktor atau raket itu. raket saja kan, Yang beragat lah. ambil raket saja.
Macam Bukan sekadar ambil ragat. Ya, so tujuannya bukan itu kan. Mungkin tujuan itu kita namakan anak tani si profesor atau si doktor kan. Dari lahir. Dari lahir. Cuma aku tahu bila dari lahir. Tapi ya, itulah antara red flag-nya lah tadi. Red flag yang pertama, red flag kedua. Kalau dari kamu ada lagi? Kau tulis dia tadi apa? Pasal kolik itu. Kau apes? Nada. Nada. Bagi aku apa yang kamu jawab tu komplit sudah benarnya. Ya. Aku Kalau aku juga cari supervisor yang boleh kita ni senang communicate. Okay. Sama dari segi bahasa. Okay. Kenapa ketawa? Dia ada pada skor. Ataupun dari segi adalah idea tu lah juga. Okay. Tapi juga jangan sampaikan diri kita ni arah seorang supervisor. Ini ada academician kan juga yang boleh tempat kita ni merujuk. Artinya officially diorang bukan supervisor. Indah. Tapi Jadi kawan kita yang dalam perbincangan. yes. artinya walaupun different uni. Boleh. Terbaik. Boleh. Okay. Tapi ya tu lastnya balik arah diri orang tu lah juga. Ah. Diri academician ni kadangnya ada yang macam kau sudah jadi supervisor. Dan tu kita ni memang tahu lah sudah ya ni. Memang iya lah. Dalam berbincang. Ya. Jangan dipajal. Respect lah juga. Jangan kata. Anang agak Tak apa-apa lah. cek orang lain. Cari orang lain. Yes. Jatuh enggak bukan sekuntum. Kumbang bukan? Seekor. Okay. Bunga. Ada saja kamu ada. Awak kadang-kadang ada yang kira kurang bernasib baik lah tekan supervisor. Benar. Inda sekepala. Ya. Dan Inda dapat tukar misalnya. Okay. Kan? So at least yang dapat dibuat is cari third opinion. yes. Ani juga kali, jangan takut tukar supervisor kali sebenarnya. Kan orang takut. Tapi ni orang provided yang orang that uni ada polisi yang membolehkan benda tu. Tapi selalunya membolehkan pun. Ya, sudah Dengan sebab yang kukuh juga. sebenarnya. juga. Kalau NS kepala macam boleh jadi nak terima juga kan. Personal misalnya. Ya. Daripada negara. Awak. Betul. Tapi ni ada alternatif lah. Ya, macam bila lah tu to find second opinion lagi. Second dan Third. terusnya. Third, Seterusnya. fourth, five. Mana sajalah. So seketik lah. So in the end, research tu research tadi. Terusnya. Research kue. Researchku. Research masing-masing lah maksudnya. Aduh. Bah. Sekali. Jawab kali sudah. Apa lagi soalan ada? Semua tu saja. Itu sudah kali itu yang 6 questions. 6 questions yang kita diterima. So, jawab dah. So dengan itu berakhirlah sudah season 1 daripada The Postgrad Tea Spilling the Tea Intellectually. Kalau ada ditanya, DM saja arah IG Postgrad Tea. Yap. Kami We need your boleh feedbacks. reply. Boleh feedback juga. Untuk new season kan, artinya what do you expect, apa yang kira yang bis kita mau contohnya tahu ataupun sama ini aku rasa mesti clarify ini. Kalau kita ingat pada episode apa yang kita ni di ujung. Jadi kita ni dapat kali di spill sikit. Dapat kali di spill sikit apa saja tajuk-tajuk yang di cover. Inilah pasal LGBT lah, pasal atheism lah, hal kosmetik lah. Turns out nada. Sebab plan asalnya cuma tu. Plan asalnya kudunnya every episode ada guest Terus masuk lah. terus masuk ke cerita pasal research. Tapi sudah fikir-fikir kan, sudah kami bincangkan brainstorming apa, rupanya banyak lagi benda-benda Yang perlu ada sebelum inside the research itself atau yang perlu kita dibincangkan dulu before kan masuk tajuk seorang. tajuk seorang researchnya pasal apa itu ini kan. So sebab itulah artinya sampai final episode pun dan tadi cari tu. Dah. Dah tahu next season. Ya, dah tahu. Tapi ya, just give us your feedback. Apa-apa. Dan sponsor. Dan kalau ada sponsor contohnya selain daripada Firqa Al-Anwar. Kalau ada lagi lah. Ya, lagi bisa lah. Mungkin ada coffee kat sini. Mana saja tiap. Okay. Okay. It's I think we're done. Apa namanya? Apa namanya? Nah, apa namanya? Apa namanya tu? Teruskan. Aduh, it's a joy, it's a bliss
recording this podcast sama-sama. Yeah. We'll harapnya see you again dalam season yang baru, Season yang lain. di season yang lain with fresh and new topics. Dan muka yang lain boleh join tak? Boleh jadi kalau ada orang baru atau kita ni buat plastik surgery. Oh, kemarin datang ada bless je. Astagfirullahaladzim. Okay. So guys, sekian sana saja. Okay, thank you all. Thank you very much. Hope you enjoy. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.